ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وصفيه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب المتقين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sedang jemaat yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di dalam satu bulan yang mana padanya telah berlaku satu peristiwa yang besar, yang mana kita orang Islam, orang yang mengaku bahawa Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita, dan Islam sebagai agama kita, pasti tahu tentang peristiwa ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Apakah makna Isra dan apakah makna Mi'raj? Isra ialah perjalanan Nabi SAW pada waktu malam dari kota Mekah kepada Baitul Maqdis. Adapun makna Mi'raj ialah naikkan Nabi SAW ke alam tinggi atau ke langit. Kita sebagai ahli sunnah pasti beriman bahawa peristiwa ini berlaku kepada Nabi SAW dengan tubuh badannya, bukan dengan mimpi. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maksudnya, Maha Suci Tuhan yang telah membawa hamba-Nya berjalan malam dari Masjid Al-Haram kepada Masjid Al-Aqsa, yang kami telah memberi kebajikan yang banyak di kelilingnya, supaya kami menampakkan baginda setengah dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan amat mendengar dan amat melihat. Di dalam peristiwa ini, Nabi kita SAW telah naik seekor binatang yang bernama Buraq dan dibawa oleh malaikat Jibril menuju ke Baitul Maqdis. Dan dari Baitul Maqdis Nabi kita menuju ke langit dengan malaikat Jibril. Sedang hadirin yang dikasihi Allah, apabila Nabi kita SAW telah sampai ke langit yang pertama, baginda telah berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, dan pada langit yang kedua baginda berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa Ruhullah alaihi wassalam. Dan pada langit yang ketiga baginda telah berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dan seterusnya pada langit yang keempat baginda berjumpa dengan Nabi Idris. Dan pada langit yang kelima baginda berjumpa pula dengan Nabi Harun. Dan seterusnya pada langit yang keenam baginda berjumpa dengan Nabi Musa kalimullah. Dan pada langit yang ketujuh baginda SAW dapat Nabi Ibrahim khalilullah sedang menyandarkan belakangnya ke Baitul Ma'mur, dan baginda mendapatkan tiap-tiap hari 70,000 malaikat masuk ke dalamnya, tidak berulang kembali lagi. Kemudian Jibril membawa baginda ke Sidratul Muntaha, yang mana daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti
seperti kilal hajar, yaitu sejenis buahan seperti labu air. Kemudian baginda turun berjumpa dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, apakah yang Tuhan anda memfardukan ke atas umat anda? Rasulullah SAW menjawab, 50 waktu salat sehari semalam. Maka Nabi Musa berkata, pulanglah kepada Tuhan engkau dan mintalah pulang dari Allah, kerana umat engkau memang tidak kuasa menunaikan demikian. Kerana masa dahulu aku pernah menguji Bani Israel dengan salat 2 waktu sehari semalam, yaitu waktu subuh dan asar. Itu mereka juga tidak mampu untuk menunaikannya. Ahli jemaat yang saya kasihi sekalian, maka pulanglah Rasulullah SAW kepada Allah dan baginda meminta kepada Allah supaya meringankan kewajiban ke atas umatnya. Maka Allah Tuhan Maha Rahmat kasih sayang kepada hamba-Nya pun menurunkan 5 salat dari itu. Maka Rasulullah SAW pun pulang berjumpa Nabi Musa AS. Maka mencerita kepadanya tentang itu. Maka Nabi Musa pun perintah kepada baginda supaya pulang minta lagi. Baginda pun pulang berjumpa dengan Allah. Demikian itulah Rasulullah SAW pulang kepada Allah dan berjumpa dengan Nabi Musa, sehingga Allah Ta'ala telah mengurangkan salat dari 50 waktu sehari semalam jadi 5 waktu sehari semalam. Demikian itu pun Nabi Musa masih lagi memerintah Rasulullah SAW supaya meminta keringanan lagi dari Allah. Tetapi Rasulullah SAW telah cukup malu dan segan kepada Allah. Maka Allah Ta'ala telah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya salat 5 waktu sehari semalam itu bagi tiap-tiap salat adalah 10 pahala kebajikan yang aku gandakan kepada hamba aku yang sentiasa mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian Rasulullah SAW pun pulang ke Makkah pada malam itu juga. Apabila sampai waktu pagi, maka Rasulullah SAW pun pergi ke tempat perhimpunan orang Quraisy. Maka baginda pun menceritakan peristiwa itu kepada mereka. Abu Jahal laknatullah alaih telah dengar demikian, maka ia pun berkata, hei Bani Ka'ab bin Lu'ay, datanglah kepada Muhammad. Maka datanglah kufar Quraisy kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menceritakan peristiwa itu kepada mereka. Maka timbullah keingkaran di dalam hati mereka, sehingga setengah orang yang lemah iman telah murtad dari agama Islam. Selepas itu, pembesar Quraisy pun pergi menceritakan kisah Mi'raj dan Isra dan Mi'raj itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, baginda telah mencerita perkara yang benar. Sesungguhnya aku percaya kepadanya lebih dari itu jika ia mencerita. Sebab itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu digelar dengan As-Siddiq, yaitu orang yang sangat benar. Saudara muslimin yang dicintai Allah sekalian, kemudian orang kufar Quraisy pun memuji Rasulullah SAW dengan menanya baginda tentang sifat Baitul Maqdis di hadapan beberapa orang dari mereka yang pernah melihat Baitul Maqdis. Maka Allah Ta'ala pun telah menampakkan kepada baginda Baitul Maqdis, sehingga Rasulullah SAW dapat menjelaskan bagi mereka sifat-sifat Baitul Maqdis dengan sempurna. Dan ada ujian-ujian yang lain lagi yang mereka memuji dan menyoalkan Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW dapat menjawab tentang soalan-soalan mereka kesemuanya. Tetapi akhir sekali mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ia adalah tukang
syahid yang nyata. Maka pada pagi keesokan malaikat Jibril pun datang kepada Rasulullah SAW mengajarkan kita cara-cara bersolat dan memberitahu tentang waktunya. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj secara yang ringkas. Semoga kita semua sama-sama menikmati dan ambil buahnya kita dan pengajaran bagi diri kita dan ahli-ahli keluarga kita dengan peristiwa itu. Dan sama-samalah kita doa kepada Allah supaya menjadikan kita semua dan ahli-ahli keluarga kita dan anak-anak kita dan istri kita sebagai hamba Allah yang sangat memikul ibadat solat 5 waktu sehari semalam sampai mati. Walau ditimpa dengan berbagai fitnah dan cobaan, sentiasa berdoalah kita dengan satu doa yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, Rabb ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Maksudnya, Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang menjaga sembahyang. Tuhan kami, terimakanlah doa kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وفضل علينا بنعمة الإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله الهادي إلى سواء السبيل وأشهد أن محمدا عبده قائد المجاهدين أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ونجا المطيعون. وقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في سوريا وفي أفغانستان وفي العراق وفي روهينيا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والشيعة والكفار أجمعين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده
الخير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الاكام والزراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.